TV juga kan. Okey, teruskan. Kenalkan diri dulu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Suzalina binti Husin, merupakan pengerusi Ibu Tunggal Hiliran Ampang. Untuk makluman, tercetusnya nak menubuhkan Persatuan Ibu Tunggal Hiliran Ampang ni, pertama daripada daripada pengurusi Persatuan Penduduk, bagi macam peluang, semangat, idea ya. Keduanya, baru-baru 2 bulan lepas ya, kita ada buat satu program. Persatuan Penduduk ada buat program bersama Kementerian Wanita Wilayah untuk bantuan one off yang RM300 untuk ibu tunggal seluruh Malaysia tu. Jadi memandangkan kat sini banyak ibu tunggal yang dah berusia, sebab bantuan tu melalui online kan susah bagi dia orang. Jadi dia orang tu ya. Jadi dia orang turun persatuan untuk isi borang. Yang ni kita buat manual. Ya. Jadi bila saya tengok hampir 300 orang ada ibu tunggal di dalam blok A, B, C. Jadi daripada situ tercetus rasa nak memudahkan ibu-ibu tunggal ni, sebab kebanyakannya boleh kata separuh dia mengagotii Persatuan Ibu Tunggal Mahawangsa. Jadi luar kawasan lah, Mahawangsa ya. Jadi luar kawasan. Jadi kalau ada apa-apa dia orang terpaksa guna transport nak pergi ke sana ke sini. Kalau sumbangan pun macam tu. Jadi kebanyakan dia orang pun tak ada transport. Jadi rasa macam menyusah menyusahkan dia orang lah setakat nak ambil bantuan, kesukaran lah. Jadi ya, untuk mesyuarat, untuk apa, jadi tu tercetus. Jadi kita mula dengan buat penaja untuk 9 orang ahli jawatan kuasa. Bila tu? Baru je dalam awal bulan 2 bulan. tak ada, baru lagi 1 bulan lepas. Oh, betul. Jadi lepas kita masuk penaja, saya buat pendaftaran ROS dan baru je lulus 19 bulan 11 2020. Baru je lulus. Jadi berapa tarikh tadi? Jadi kelulusan dari ROS 19 bulan 11 2020. Jadi lepas tu barulah kita buka kepada keahlian. Setakat ni kita ada dalam 50 orang keahlian dengan bayaran pendaftaran RM2, yuran tahunan RM10. Bagi saya tu okey lah, tak menyusahkan lah. Sebab kebanyakannya semua ni tak bekerja ibu tunggal. Kalau ada yang muda-muda je yang kerja, yang mana umur dah ada sampai 60, 70, macam tu. Jadi saya rasa berpatutan lah dengan yuran tu. Apa yang nak diperjuangkan? Jadi tujuan penubuhan tu kita nak memudahkan ibu-ibu tunggal ni kalau ada apa-apa. Pertama bantuan, kalau sekarang banyak online, kita akan menolong diorang untuk mohon secara online. Lepas tu kalau katakan ada masalah, kita akan boleh kaunseling dengan diorang lah. Mungkin sebelum ni diorang semua rujuk pada Persatuan Penduduk. Mungkin maklumlah pengurusi Persatuan Penduduk lelaki kan. Siapa yang nak pergi kaunseling? Maknanya ibu-ibu tunggal ni kalau dia ada masalah, dia boleh datang jumpa dengan AJK kita. Apa masalah dia, kita akan cuba selesaikan sebaik mungkin lah. Macam tu. Jadi target yang ibu tunggal ni bukan sekadar kematian suami ke. Maknanya dia terbuka kepada yang bercerai, bangsa apa, agama apa, dia terbuka. Kemudian kalau dia tak kahwin, dia ada bela anak, kita kategori ibu tunggal juga. Boleh dapat bantuan back to school kan? Ya, jadi kita kan utamakanlah untuk setakat ni kita next week lah kita ada program pertama lah kira yang sulung bagi bantuan beras untuk ibu-ibu tunggal di blok B, blok C. Tak, setakat ni cuma ada penyumbang tu dia bagi beras je 5 kilo. 5 kilo berapa bilangan? Kita dah bagi hari tu 58 untuk blok C. Sekarang ni untuk blok B ni kali kedua dalam 100 beg. 100 beg. 100 beg termasuk blok A yang jadi ahli persatuan.
Jadi kalau ibu tunggal untuk BC tu walaupun tak jadi persatuan kita ambil, kita bagi bantuan. Tapi kalau untuk blok A sebab dia persatuan penduduk dia berasing, jadi kita ambil yang jadi ahli je. Dalam ada 15 orang kot. Yang itu kita bagi. Dia cadangkan minggu depan. Target kita sebenarnya sebab kita belum ada office. Sementara ni kita menumpang atas ihsan pengurusi persatuan penduduk lah buat mesyuarat ke, nak buat aktiviti. Jadi kalau target kita bila dah ada office nanti kita akan buat tempat ni persatuan ibu tunggal ni mana sentiasa dia orang kalau apa dia boleh datang, boleh rujuk apa-apa juga dan kita nak cari satu macam produk lah, boleh menjana pendapatan untuk persatuan dan kita boleh salurkan kepada ibu-ibu tunggal ni. Menjana ekonomi ya, ibaratnya contoh macam kita buat keluarkan produk. Contoh bahulu, contoh kan, kita ramai-ramai buat, nanti kita bolehlah hantar ke kedai-kedai ke jual macam tu. Jadi income tu masuk dalam persatuan. Kalau ada ahli tu yang mungkin memerlukan sakit ke apa ke, kita boleh gunalah. Kalau saya pergi tempat lain, wanita ni dia ada buat program untuk jahitan, ada buat kuih, buat kek, buat sabun daripada minyak terpakai. Mungkin banyak lagi lah idea yang boleh buat kan. Ya, baru-baru ni kita mesyuarat ahli jawatankuasa. Memang ada antara ahli jawatankuasa kita, dia merupakan bertugas dengan kemas. Jadi dia pun dah tawarkan kita akan buat surat pada kemas, mana mungkin sebulan 2 kali kita akan buat macam kelas masakan dan mungkin lagi satu tu keraf tangan lah. Tapi belum bermula lagi, tapi dalam perancangan tu memang dah ada untuk ibu tunggal dan mungkin kita bukalah untuk wanita-wanita kat sini jugalah, tak semestinya ibu tunggal aja kan. Tapi disebabkan PKPB ni kita belum boleh nak buat benda tu besar-besar lah. Tapi dalam kita punya program tu memang dah ada untuk tahun depan punya perancangan tu dah ada. Mana dah ada planning dah ada planning dan untuk 1 tahun 2021. Untuk 2021 dah ada planning ya. Cuma kita kadang nak war-war tu kita takut benda tu, kita tak tahu tahun depan tu PKBB ni sambung ke apa ke, jadi kita tak adalah war-war lagi. Takut nanti benda tu kita tak boleh nak buat kan. Bergantung pada 4 bulan ni lah. Ya, bergantung pada sambung atau tidak kan, lagi 2 hari. Ya. Saya juga ada cadangan Wan untuk apa tu mencadang kan, untuk mengadakan khusus bagi tunggal. Saya ada konteks terutama dengan Jabatan LPPKN, Jabatan Pembangunan Keluarga Wanita Keluarga. Begitu juga saya ada juga kontak daripada MDEC dan juga ada seorang kawan yang dia memang kawan saya sekolah dulu. Dia juga memang tenaga pengajar dan saya dah berhubung dengan dia. InsyaAllah dia akan bantu saya dalam khusus apa dah? Maksudnya khusus untuk kemahiran lah untuk produk produk yang kita nak. Sebagai contoh macam dia sendiri sekarang ni dia buat sambal, paste sambal kan. Paste sambal yang boleh tahan, kita packing dalam botol dalam ni tahan lama, tahan sampai 2 tahun. Yang macam sambal belimbing ni. Sambal hitam macam tu. Maknanya dia akan bantu untuk buat jadi khusus daripada A sampai Z. Maknanya dia akan tunjuk. Jadi saya nak cadang. Saya mula pada dasarnya saya nak bawa dia untuk khusus pada ahli jawatankuasa persatuan penduduk. Tapi saya tengok apa tu masing-masing tak ada. Dia lebih pada wanita. Yes. Kita dah ada ibu tunggal ni, saya rasa kita boleh lebih fokus lah. Bukan walaupun dia orang persatuan berbeza dengan persatuan penduduk sekarang ni, tapi saya fikirkan soal ini semua untuk masyarakat, untuk penduduk PPR Ahli Rampang. Saya apa yang baik untuk penduduk PPR Ahli Rampang ni saya sokong dan saya cuba bantulah. Sebab saya tak nak orang kata persatuan penduduk hanya fokus untuk persatuan penduduk aja. Ibu tunggal aja. Apa yang komiti-komiti lain buat yang boleh saya bantu, saya akan bantu.
untuk kebaikan semua penduduk. Sebab yang kita tahu penduduk PPR Kedah Rempang di bawah Persatuan Penduduk PPR Kedah Rempang. Walaupun sama ada dia menjadi ahli persatuan atau tidak, masih lagi terutamanya pihak BKL. Urusan BKL dia maknanya berurusan soal penduduk ni dengan Persatuan Penduduk. Jadi itulah sebabnya saya nak bantu semua komuniti. Kalau perlu saya bantulah. So itu betul. Apa yang saya akan cadangkan macam itulah kepada pengungsi bertunggal. Nanti insya-Allah saya akan bantu dia. Jadi Puan apa yang nak tambah ni? Untuk pengetahuan, alhamdulillah saya dah berhubung dengan pengerusi Kementerian Pembangunan Wanita Wilayah. Dan dia dah masukkan saya dalam grup WhatsApp Ibu Tunggal seluruh wilayah. Jadi kalau ada apa-apa program ke, ada apa ke, kita boleh terus berhubung dalam grup WhatsApp tu. Jadi itu bagi saya memang baguslah. Jadi dia di monitor tu, dia punya kira grup admin tu memang orang dari Kementerian Wanita. Jadi satu benda yang baguslah bagi saya untuk persatuan akan datang. Itu ajalah. Terima kasih. Cuma kita terutama sikit, kita menyerulah kepada semua ibu tunggal yang ada di PPR di Rempang supaya mendaftar sebagai ahli bernaung di bawah Persatuan Ibu Tunggal ni, supaya kita mudah untuk mengenali mereka, untuk mudah berurusan soal-soal kebajikan, soal-soal sumbangan, soal apa sajalah yang berkaitan dengan seorang ibu tunggal, maknanya kita boleh bantu. So kalau kita tak bernaung di bawah persatuan ni, maknanya kita bukan kata tak boleh, tapi sekurang-kurangnya kalau dia bernaung di bawah suatu pertubuhan, satu persatuan sebagai contoh ibu tunggal ni, kita akan dapat data-data dia orang dengan lebih terperinci, kan? Nama rumah, benda apa tu, tanggungan anak-anak. Jadi kita memudahkan kita sebagai persatuan fungsi persatuan ibu tunggal sendiri untuk menyalurkan sebarang sumbangan, sebarang apa-apa aktiviti, maknanya kita mudahlah. Jadi itulah saya menyeru ibu-ibu tunggal yang masih lagi belum berdaftar dengan Persatuan Ibu Tunggal PPR Rempang yang baru ditubuhkan ni, minta mendaftar sebagai ahli. Sebab dia murah aja, RM10, pendaftaran RM2, tahunan RM10. Saya rasa insya-Allah kita mampu untuk jadi kan. Jadi kita duduk di bawah persatuan ni, maknanya kita boleh aktif, kita boleh communicate di antara satu sama lain, maknanya kita silaturahim tu tambah baguslah, baik kan. Kadang-kadang sebelum ni kita sendiri-sendiri kan, tak ada siapa nak ni. Itulah. Macam itulah. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, untuk akhir Cik Wan saya nak tambah sikit.